Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan di mana seperti biasa kita akan memberikan sedikit pra-tonton ataupun preview berkenaan dengan berita-berita yang dijangka akan mendominasi dada-dada akhbar dan juga laporan media sepanjang minggu depan. Dan minggu depan seperti biasa, seperti 2 tahun lebih yang lepas yang sudah kita lalui, perjuangan menentang COVID-19 masih lagi berterusan walaupun kita sudah memasuki fasa peralihan endemik sekarang dan pelbagai lagi wabak datang untuk menakutkan kita, termasuk HFMD dan juga cacar monyet dan sebagainya. Dan sebahagian daripada perjuangan COVID-19 masih lagi belum selesai. Malah jauh lagi mahu selesai. Sebagai contoh, vaksinasi kanak-kanak. Minggu depan, 2 hari dari sekarang sebenarnya, kerajaan akan menghentikan pemberian vaksin COVID-19 kepada kanak-kanak secara percuma. Program Big Kids. Tapi apa yang merisaukan adalah kalau kita lihat angka terbaru vaksinasi kanak-kanak, ia masih lagi jauh daripada memberangsangkan. Kalau saya boleh kongsikan dengan anda grafik sini untuk memberikan kepada anda gambaran. Kalau kita lihat peratusan populasi yang sudah lengkap 2 dos vaksin COVID-19, dewasa dan remaja 12 hingga 17 tahun, kemudian yang dewasa lebih daripada 18 tahun memang agak memberangsangkan. 93.6%, hampir 98% bagi dewasa seperti kita. Tetapi kanak-kanak tidak sampai pun 33%. Dia akan berbaki 2 hari lagi sebelum ia dihentikan, diberikan secara percuma. Agak realistik untuk kita jangkakan tidak akan beranjak dengan jauh angka ini. Jadi persoalannya, selepas ia sudah dihentikan selepas ini, apa seterusnya untuk usaha kita dalam usaha kita untuk memvaksinasi kanak-kanak? Itu yang saya mau bincangkan bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam Dr. Farhan Rusli yang menyertai kita melalui talian telefon sekarang ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, pertama sekali ingin saya ucapkan ucapan takziah kerana kekalahan pada awal pagi tadi. Tapi seperti yang saya sering sebut kepada orang, dia seperti COVID-19. Kita sakit seketika tapi selepas itu kita akan muncul dengan lebih kuat. Betul Doktor? Betul, saya setuju. We will never walk alone. Ya? Yes. Okay, kita beralih ke topik yang lebih serius dan fokus kita pada kali ini, Doktor. Itulah dia, 2 hari lagi kita akan hentikan pemberian secara percuma vaksin kepada kanak-kanak di bawah program Big Kids. Seadanya memang tidak memberangsangkan. Adakah ini menandakan bahawa kita sudah hanya give up, kerajaan dah give up dan sudah pasrah dengan angka 33% kanak-kanak akan divaksin dan tidak akan lebih banyak daripada itu? Jadi kalau kita hendak menilai kerajaan dah give up ke tidak, saya rasa bukanlah perkataan dia give up. Sebenarnya apabila kita ingin melaksanakan pemberian vaksin, kita kena ada PPV dan sebagainya, ia melibatkan kos agak tinggi. Kita juga kena faham bahawa vaksin-vaksin ni ada expiry date, bermakna kalau kita tak pakai, dia akan luput. Jadi kita pada satu masa tu kita tidak bolehlah melaksanakan Big Kids secara besar-besaran ini untuk berterusan sampai bila-bila. Ia tidak wajar. Tetapi saya rasa kita tidak boleh menghentikan pemberian secara percuma ini. Kita harus memastikan terutamanya di setiap negeri masih lagi ada kawasan ataupun tempat yang masih lagi kita boleh mengambil vaksinasi ini secara percuma. Kerana kita kena faham walaupun ia sedikit, tetapi kadang-kadang kemungkinan lama kelamaan kita masih lagi memerlukan vaksinasi untuk kanak-kanak ini. Saya rasa situasi ini berlaku disebabkan kita punya false pretext ataupun kita punya perasaan selamat. Kita nampak kan kes makin menurun, kita nampak apa yang direportkan sekarang, orang cerita banyak pasal HFMD, orang cerita banyak pasal monkeypox. Jadi cerita COVID itu dah jadi di belakang. Tetapi dia di belakang bukan secara natural. Dia di belakang kerana jumlah populasi dewasa yang mengambil vaksin adalah tinggi dan mereka sebenarnya memberikan imuniti kepada kanak-kanak yang di luar. Tetapi harus ingat ya, kita tidak tahu sampai bilakah vaksin yang kita telah terima untuk orang dewasa ini boleh bertahan. Ada kemungkinan mungkin bertahan 6 bulan ataupun setahun, kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah saya rasa kanak-kanak tu kalau dia boleh mengambil vaksin, dia patut ambil vaksin tersebut. Tapi apa harapan yang realistik Doktor bagi situasi ini? Kerana apabila kita beri percuma sekalipun, angka sambutan sangat tidak memberangsangkan. Apatah lagi apabila kita memberikannya dengan bayaran, kita paksa orang untuk bayar selepas ini. Jadi kita faham aspek
vaksin tidak boleh disimpan begitu lama, akan tiba tarikh luput, itu semua kita faham. Tapi apa harapan yang realistik selepas ini? Itu membuatkan saya bercakap, saya menyebut bahawa mungkin dah give up kerana saya tak nampak apa lagi outcome bagus dan bermakna yang realistik susulan ini. Jadi bila kita mengatakan daripada sudut macam tu kan, sebenarnya bila kita mengatakan tentang pemerkasaan kesihatan ataupun kita mengatakan tentang behavior change, sebab vaksinasi ni sebenarnya dia bawah kesihatan awam dan dia sebenarnya kita nak mengubah mindset sesekumpulan ataupun seseorang itu untuk mencegah. Kita punya masalah paling besar sebenarnya ialah bila kita tak nampak benda tu ataupun kita tak dapat rasa benda tu berlaku di sekeliling kita, kita seolah-olah rasa macam kita sudah selamat. Dan sebenarnya apa yang dikatakan tadi tentang give up tu mungkin ada, tapi mungkin daripada segi promosi kesihatan. Bermakna kan, kita tak boleh expect kalau kita kata 6 bulan kita nak buat promosi kesihatan, kita nak suruh datang vaksinasi bagai semua tu, dia akan buat. Kita kena tanam dekat dalam diri kita, kalau kita nak mengubah sikap ibu bapa itu untuk menerima untuk anak dia semua, ia mengambil masa lebih daripada 6 bulan. Kadang-kadang ia akan mengambil masa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Dia seolah macam kita punya denggi kan. Kalau kita kata ke orang, jangan kumpul air, make sure terbalikkan vas. Kenapa kita tak give up dan tak bagi tahu je ke orang? Kita masih lagi buat benda itu. Sebab kita tahu benda itu masih lagi boleh membahayakan. Dan saya rasa saya fahamlah juga dengan sentimen sesetengah orang mengatakan bahawa mungkin kerajaan macam dah okeylah angkat tangan, lepas ni kalau tak nak ambil percuma juga kita suruh berbayar. Tetapi sebenarnya saya rasa benda itu dia bukanlah patut give up daripada pemberian tu. Saya rasa dia tak patut give up daripada mempromosikan pentingnya vaksinasi tersebut. Sebab saya rasa ya pasal itu saya setuju. Kemungkinan daripada segi promosi ataupun kita punya drive ataupun kita punya daya kita ke tenaga yang diberikan untuk COVID-19 sekarang kita nampak makin menurun. Mereka fokus kepada benda-benda yang lain. Yang kita nampak YBKJ telah mengatakan bahawa hasrat untuk dia buat screening masif untuk non-communicable disease dan sebagainya. Jadi kita nampak COVID-19 ni diletakkan di belakang tabir buat masa ini. Tetapi saya rasa langkah ini sebenarnya tidak boleh dilakukan begitu. Kerana kita tahu COVID-19 ni dia tiba-tiba boleh naik balik. Takkan masa tu kita baru nak jadi reaktif kan. Jadi promosi tu kita kena pastikan dia masih lagi mantap. Kita tak boleh kurangkan langsung kesedaran di antara rakyat dan sebagainya. Ya, kita faham perspektif kerajaan juga. Seperti yang doktor mungkin dah kongsikan sikit sebentar tadi, kita juga sebut berkenaan dengan kos yang kerajaan perlu tanggung untuk menyimpan vaksin ini. Vaksin ada tarikh luput. Jika tidak ada sambutan, tidak ada siapa mahu ambil, ia perlu dibuang dan menjadi pembaziran wang. Kalau kita masih lagi ingin sediakan vaksin yang percuma, kita perlu terus beli bekalan baru dan tidak ada janji pun orang akan ambil. Jadi akan terus keluar wang untuk perkara ataupun vaksin yang mungkin tidak akan diambil dan akan dibuang begitu saja. Tapi kita lihat kerangka besar COVID-19, doktor. Perjuangan keseluruhan tentang COVID-19 termasuk untuk orang dewasa. Sejak beberapa minggu dan bulan yang lepas kita sudah tukar approach pendekatan. Menteri Kesihatan sebelum ini mengatakan bahawa kita tidak lagi mahu bersifat alarmis. Jadi kita tidak lagi lapor kes harian setiap hari. Jangan obses dengan angka. Jadi kita sudah mengambil pendekatan yang agak tenang, relax sedikit sebanyak seperti yang kita patut. Tapi pada masa yang sama, adakah ini bercanggah kerana kita mewujudkan persekitaran yang lebih relax bagi COVID-19, tidak begitu takut seperti 2 tahun lepas, tak obses dengan bilangan kes setiap hari, tapi adakah ini juga menyumbang kepada sifat sambil lewa ibu bapa dan tak begitu risau untuk mereka mendapat motivasi untuk vaksinasi anak-anak mereka? Okey. Sebenarnya benda ni dia akan nampak seperti ada pencanggahan sebenarnya, sebab saya rasa ramai orang yang merasakan kalau kita tak takutkan orang, maknanya benda dah selesai, benda dah okey. Tapi sebenarnya walaupun kita mengata kita nak relaxkan SOP, kita nak mengatakan bahawa tak perlulah nak report angka dan sebagainya, ini bukanlah sebenarnya tanda untuk kita tidak memperkasakan lagi rakyat kita tentang COVID-19 ini. Bermaknanya, kalau kita mengatakan bahawa SOP relaxation ini telah berlaku, bukanlah bermakna kita kena hentikan daripada segi untuk penambah ilmukan dan pemerkasaan kesihatan awam. Ini adalah konsep yang salah. Kita kena faham bahawa kita nak perkasakan orang, bukan kita nak takutkan rakyat.
Dulu kita bagi angka besar-besar, kita tunjuk orang meninggal dunia, kita tunjuk betapa teruknya kawasan dan sebagainya, kita MCO tutup semua kawasan. Orang jadi takut. Dan kita katakan, okey, you kena jaga-jaga diri, kalau tidak ini boleh berlaku dekat you. Sekarang bila kita katakan bahawa kita sekarang kena faham COVID ini mungkin akan masuk kepada endemik dan sebagainya, tetapi ini bukanlah indikator untuk mengatakan kita kena hentikan kita punya promosi kesihatan tentang betapa bahayanya COVID-19 ini. Kenapa saya tekankan benda ini? Sebab kalau kita boleh memberikan ilmu yang secukupnya kepada rakyat tentang COVID-19, sedikit sebanyak kita memberikan mereka ilmu tentang penyakit berjangkit. Bermakna dalam masa 3 hingga 5 tahun, bila kita ada pandemik baru berlaku, kita tidak perlu lagi baru nak reactivate balik kita punya sistem, baru nak ajar balik diorang tentang apa. Cuma virus ni mungkin berbeza. Tetapi cara-cara untuk kita melawan dan untuk membanteras pandemik yang akan datang nanti adalah sama dengan apa yang kita belajar sekarang. Sebab itu saya katakan cooling down period yang berlaku sekarang harus digunakan sepenuhnya dengan memberikan ilmu dan manfaat dan informasi yang sebanyaknya kepada rakyat untuk mereka diperkasakan tentang kesihatan awam dan juga penyakit-penyakit. Ya, jadi sekarang kita sudah masuk mood marathon dan bukan larian 100 meter. Ia adalah jangka masa panjang untuk kita tanamkan dalam psiki melalui kesedaran dan promosi seperti yang doktor sebut tadi. Tapi akhir sekali doktor secara ringkasnya sebelum kita berhenti rehat. Yang menghairankan adalah kita sudah beri banyak vaksin kepada anak-anak kita di sekolah dan tidak ada sebarang tentangan, sekurang-kurangnya tentangan yang agak jelas kerana ibu bapa hantar anak mereka ke sekolah kebangsaan dan sebagainya dan terima saja vaksin apa saja yang ada diberikan sebagai sebahagian daripada persekolahan itu, rubella dan sebagainya. Apa yang kita boleh belajar daripada vaksin-vaksin yang kita berikan kepada kanak-kanak sedia ada untuk kita replicate penerimaan terhadap vaksin COVID-19 bagi anak-anak bergerak ke hadapan? Seperti dahulu, vaksin-vaksin ini juga banyak juga menerima tentangan daripada banyak ibu bapa. Dan saya katakan sekarang bahawa vaksin yang diberikan kepada kita insya-Allah adalah selamat. Dan saya ingin mengatakan kepada ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka sekolah, jika anda sendiri telah menerima vaksin tersebut dan anda sekarang masih lagi hidup, anda masih lagi bertenaga, masih lagi okey, berikanlah vaksin yang sama, berikanlah vaksin itu kepada anak-anak anda yang pergi ke sekolah. Tolonglah lindungi mereka. Kerana apa? Kerana kita masih lagi di dalam situasi pandemik, kita masih lagi boleh ada gelombang yang akan datang. Kita tidak tahu varian dia teruk ataupun tidak. Jadi gunakan masa yang ada ini, masa keemasan ini untuk memberikan perlindungan kepada anak anda. Dan kita kena faham, ada kemungkinan besar COVID-19 punya vaksin ini, COVID vaksin ini mungkin akan menjadi di bawah kita punya immunization, National Immunization Plan Program. Bermakna ia mungkin harus diambil setiap tahun dan sebagainya. Jadi bersiap sedialah diri kita kerana kemungkinan besar COVID ini tidak akan pergi ke mana-mana. Dan ibu bapa harus bersedia dan harus memberikan pengetahuan yang cukupnya kepada anak-anak mereka. Doktor, terima kasih. Dr. Farhan Rusli, pakar perubatan kesihatan awam. Kita boleh tidak seketika, satu lagi fokus minggu depan selepas ini adalah perkara yang kita bincang tak habis-habis sejak kebelakangan ini, iaitu kenaikan harga dan makanan. Apa pula yang kita boleh jangka minggu depan? Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.